Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjihan binti Muhammad Ramli dari kelas PS3 T214. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang tugasan bagi kursus saya iaitu kursus perancangan pengajaran dan pembelajaran iaitu kod kursus PRKA 3012. Baiklah, rancangan pengajaran harian Pendidikan Islam tahun 5. Terdapat 19 item bagi rancangan pengajaran harian. Item pertama, mata pelajaran Pendidikan Islam bagi bidang akidah. Item kedua, iaitu rancangan pengajaran harian ini adalah untuk kelas 5 bestari. Item ketiga, tarikh dan hari, iaitu rancangan pengajaran ini akan berlangsung pada 20 April 2022 bersamaan 18 Ramadan iaitu pada hari Rabu. Item keempat iaitu masa pukul 10 pagi hingga 10.30 pagi bersamaan 30 minit. Item kelima, bilangan murid di mana kelas 5 ini terdiri daripada 40 orang murid yang terdiri daripada 15 orang murid lelaki dan 25 orang murid perempuan. Seterusnya, item keenam iaitu tajuk di mana tajuk ini akan dipelajari pada hari itu. Tajuk bagi rancangan pengajaran harian ini adalah bahaya sihir. Item ketujuh, pengetahuan sedia ada iaitu pelajar telah mempelajari tentang cara mempertahankan akidah daripada melakukan perbuatan syirik. Item ke-8 iaitu standard kandungan di mana standard kandungan ini saya perolehi daripada DSKP. Standard kandungan bagi rancangan pengajaran harian ini ialah 3.4 iaitu merumus kepentingan mempertahankan akidah daripada perbuatan sihir. Item ke-9, standard pembelajaran di mana standard ini juga saya perolehi daripada DSKP iaitu terdapat 6 standard pembelajaran iaitu 3.4.1 menyatakan maksud sihir, 3.4.2 menerangkan hukum sihir berdasarkan dalil nakli serta terjemahannya, 3.4.3 menjelaskan contoh perbuatan sihir, 3.4.4 menganalisis kesan perbuatan sihir dalam kehidupan, 3.4.5 iaitu merumuskan tindakan menjauhi perbuatan sihir dan yang terakhir iaitu 3.4.6 menjauhi daripada melakukan perbuatan sihir dalam kehidupan. Seterusnya, item ke-10 iaitu objektif pembelajaran di mana objektif ini akan dicapai oleh murid sepanjang pengajaran tersebut. Objektif pembelajaran bagi rancangan pengajaran harian ini, selepas proses pengajaran dan pembelajaran, murid dapat pertama, menyatakan 3 daripada 5 kesan perbuatan sihir dengan tepat. Kedua, menjelaskan 2 daripada 4 tindakan menjauhi sihir dengan betul. Seterusnya, item ke-11 iaitu kemahiran berfikir. Dalam rancangan pengajaran harian ini, kemahiran berfikir yang diperoleh untuk murid-murid ialah menjana idea, menghuraikan, membuat kesimpulan dan menghubung kait. Item ke-12 iaitu gabung jalin, di mana gabung jalin ini daripada akidah dan pendidikan moral dan akhlak. Item ke-13 iaitu penyerapan. Penyerapan yang terdiri daripada sains dan reka bentuk teknologi. Manakala item ke-14 iaitu penerapan nilai yang terdiri daripada bersungguh-sungguh, patuh, tawakal, beradab, taat, berani dan cinta Nabi Muhammad SAW. Nilai bersungguh-sungguh ini akan diperoleh dan dapat kita lihat daripada murid-murid iaitu murid-murid bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu.
patuh iaitu patuh kepada arahan guru dan patuh kepada tugasan masing-masing. Di mana nilai tawakal pula, murid-murid bertawakal iaitu dengan membaca doa terlebih dahulu sebelum memulakan pembelajaran. Beradab iaitu murid fokus dan beradab sepanjang pembelajaran dan pengajaran berlangsung. Taat iaitu murid taat terhadap perintah dan arahan yang diarahkan oleh guru. Selain itu, nilai berani pula akan diperoleh daripada aktiviti yang dilakukan oleh murid secara berkumpulan ataupun secara individu. Dan terakhir, nilai iaitu cinta Nabi Muhammad SAW di mana murid-murid akan mengalungkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW pada akhir pembelajaran. Seterusnya, item ke-15 iaitu amalan pedagogi masa kini iaitu penyelesaian masalah dan kompetensi pemikiran kritis, kreatif dan komunikasi. Item ke-16 iaitu kemahiran insaniah iaitu etika dan moral profesional dan kemahiran kepimpinan. Manakala bagi item ke-17 iaitu EMK iaitu nilai murni yang terdiri daripada patuh pada arahan guru, dan TMK pula pembelajaran menggunakan PowerPoint aplikasi Pickaway. Manakala item ke-18 pula iaitu pembelajaran, pengajaran dan pembelajaran iaitu lisan yang terdiri daripada soal jawab dan permainan dan latihan uji minda. Dan yang terakhir iaitu item ke-19 bahan atau alat bantu mengajar iaitu yang terdiri daripada gambar, video, buku teks, PowerPoint, aplikasi internet, slide PowerPoint dan aplikasi Pickaway. Baiklah, seterusnya kita beralih pula kepada kolom langkah dan masa. Di sini saya mulakan dengan langkah mukadimah iaitu mukadimah selama 2 minit. Isi kandungan bagi mukadimah iaitu bacaan doa dan bacaan syahadah. Bacaan doa ialah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Dan bacaan syahadah iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cadangan aktiviti bagi langkah mukadimah ini ialah guru memberi salam terlebih dahulu dan guru mengetuai bacaan doa dan diikuti oleh murid-murid untuk membaca doa bersama-sama. Penerapan nilai dalam mukadimah ialah adab berdoa, khusyuk dan tawakal. Seterusnya bagi set induksi ini saya datangkan selama 5 minit. Bagi isi kandungan set induksi ialah gambar-gambar berkaitan pembelajaran hari ini. Di sini untuk set induksi saya datangkan 3 gambar rajah iaitu gambar-gambar yang berkaitan dengan pembelajaran pada hari itu. Jika kita lihat di sini terdapat 2 gambar yang berkaitan tentang contoh-contoh perbuatan sihir, dan 1 gambar seperti pergaduhan dan 1 lagi merupakan permainan yang akan dilakukan oleh murid-murid. Bagi aktiviti isi kandungan, pertama, guru menunjukkan kepingan gambar kepada murid melalui aplikasi Google Meet iaitu aplikasi yang dilakukan untuk pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. Kedua, murid diberi masa untuk menghayati gambar-gambar yang ditunjukkan. Ketiga, murid bersoal jawab dengan guru tentang kaitan pembelajaran pada hari tersebut. Keempat, contoh soalan seperti apa yang kamu faham tentang gambar yang telah kamu lihat. Contoh soalan ini akan diberikan oleh guru kepada murid-murid.
Kelima, guru memberi laman sesawang teka perkataan iaitu seperti yang saya cakap sebentar tadi, permainan yang akan dimainkan oleh murid. Guru memberi laman sesawang teka perkataan kepada murid melalui aplikasi WhatsApp untuk meneka tajuk yang akan dipelajari pada hari tersebut. Dalam langkah set induksi ini, kemahiran utama iaitu pemerhatian dan analisis. Kaedah bagi set induksi ini ialah sesi soal jawab, bahan bantu mengajar iaitu kepingan gambar, aplikasi internet, slide PowerPoint. Manakala EMK pula iaitu teknologi maklumat dan komunikasi. Seterusnya, bagi langkah pertama bagi rancangan pengajaran harian ini adalah 10 minit. Isi kandungan bagi langkah pertama iaitu dimulakan dengan tontonan video. Tontonan video ini saya perolehi daripada YouTube yang mengisahkan tentang tanda-tanda dan kesan sihir. Dan di sini juga saya menggunakan buku teks iaitu buku teks tahun 5 bagi menerangkan maksud tentang sihir, dalil-dalil, hukum, kesan dan tindakan. Bagi cerang aktiviti langkah 1 ini ialah pertama, murid menonton video terlebih dahulu yang ditayangkan oleh guru. Kedua, murid mendengar penerangan tentang isi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Ketiga, guru menjelaskan apa itu sihir dan hukum perbuatan sihir. Yang keempat, guru meminta murid untuk memberi contoh-contoh sihir untuk merangsang murid supaya lebih berfikir. Kelima, seterusnya guru menjelaskan kesan-kesan perbuatan sihir dalam kehidupan. Keenam, guru memberi laman sesawang permainan kepada murid melalui aplikasi WhatsApp untuk melihat tahap kefahaman murid. Ketujuh, murid diberi masa untuk bermain permainan berkaitan pembelajaran. Dan yang ke-8, aktiviti ini dilaksanakan sebanyak 2 kali bagi memastikan murid betul-betul faham tentang pembelajaran yang dipelajari oleh mereka pada ketika itu. Langkah pertama bagi rancangan pengajaran Harian Pendidikan Islam bagi tahun 5, saya datangkan langkah pertama ini selama 10 minit. Isi kandungan bagi langkah pertama dimulakan dengan tontonan video. Tontonan video ini berkaitan dengan tanda-tanda dan kesan sihir. Dan video ini saya perolehi dari YouTube tentang sihir-sihir. Dan di sini juga terdapat buku teks di mana saya menggunakan buku teks sebagai bahan bantu mengajar saya untuk memberi penerangan kepada murid tentang maksud sihir, dalil, hukum, kesan-kesan perbuatan sihir dan tindakan melakukan sihir. Dan ini juga merupakan satu permainan dan uji minda kepada murid untuk guru melihat tahap kefahaman murid setelah penerangan diberikan. Bagi kolom cadangan aktiviti, pertama, murid menonton video yang ditayangkan oleh guru terlebih dahulu. Kedua, murid mendengar penerangan tentang isi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Ketiga, guru menjelaskan apa itu sihir, dalil melakukan sihir dan hukum perbuatan sihir. Yang keempat, guru meminta murid untuk memberi contoh-contoh sihir untuk merangsang murid supaya lebih berfikir. Kelima, guru menjelaskan kesan-kesan perbuatan sihir dalam kehidupan. Keenam, guru memberi laman sesawang permainan kepada murid melalui aplikasi WhatsApp untuk melihat tahap kefahaman murid. Yang ketujuh, murid diberi masa untuk bermain permainan tersebut berkaitan pembelajaran.
Dan yang ke-8, aktiviti ini dilaksanakan sebanyak 2 kali bagi memastikan murid betul-betul faham tentang pembelajaran pada hari itu. Manakala catatan bagi langkah pertama, kemahiran utama ialah pemerhatian dan analisis serta sintesis idea. Kaedah iaitu penerangan, soal jawab dan uji minda. Penerapan nilai bagi langkah pertama ialah ketaatan, keberanian dan berusaha. Manakala bahan bantu mengajar pula yang terdiri daripada video, buku teks, aplikasi internet, slide PowerPoint. Manakala IMK pula, teknologi maklumat dan komunikasi iaitu IMK. Seterusnya, langkah kedua bagi rancangan pengajaran harian Pendidikan Islam tahun 5 ialah langkah 2 ini saya berikan selama 10 minit. Isi kandungan bagi langkah kedua ini saya datangkan dengan buku teks iaitu buku teks tahun 5 tentang bahaya sihir yang subtopiknya iaitu kesan dan tindakan sihir. Dan di sini juga saya datangkan aplikasi Pickaway iaitu ini adalah undian yang akan saya lakukan untuk permainan dan sesi pembentangan yang akan dilakukan oleh murid pada hari tersebut. Dan ini juga adalah Jamboard di mana Jamboard ini merupakan aktiviti yang akan dilakukan oleh murid bagi melakukan tugasan yang berkaitan dengan topik yang dipelajari oleh mereka pada hari itu. Cadangan aktiviti bagi langkah kedua ialah pertama, murid akan dibahagikan kepada 3 kumpulan iaitu kumpulan A, kumpulan B dan kumpulan C. Yang kedua, kumpulan akan dibahagikan dengan menggunakan aplikasi Pickaway supaya pembahagian ini dilakukan secara adil dan saksama. Yang ketiga, setiap kumpulan diminta untuk menghayati pelajaran hari ini dan mencadangkan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan bagi menjauhi perbuatan sihir. Keempat, setiap kumpulan diberi masa untuk berbincang bagi melengkapkan Jamboard yang telah disediakan oleh guru. Yang kelima, setelah selesai melaksanakan tugasan Jamboard, guru akan meminta setiap kumpulan untuk mempersembahkan hasil kerja yang dilakukan oleh mereka. Yang keenam, setiap kumpulan akan mendapat mata ganjaran mengikut hasil kerja yang dilakukan. Mata ganjaran ini berbentuk star dan hadiah-hadiah seperti pensil dan alatan-alatan sekolah dan sebagainya. Dan ganjaran ini adalah bertujuan untuk memberi motivasi kepada murid untuk melakukan tugas dengan lebih baik pada masa akan datang. Catatan bagi langkah kedua ialah kemahiran utama bagi langkah kedua ini ialah kemahiran berfikir, analisis dan sintesis idea. Manakala kaedah pula ialah kaedah penerapan dan uji minda. Penerapan nilai bagi langkah dua ini keberanian, berusaha, keyakinan, semangat berpasukan. Manakala bahan bantu mengajar pula yang terdiri daripada aplikasi Pickaway, buku teks, aplikasi internet dan IMK pula iaitu teknologi maklumat dan komunikasi. Manakala kolom yang terakhir iaitu penutup. Penutup ini berlangsung selama 3 minit. Bagi penutup ini, isi kandungannya terdiri daripada penutup kognitif dan penutup sosial. Penutup kognitif iaitu murid membuat rumusan tentang pembelajaran pada hari itu dan guru juga memberi latihan kepada murid bagi menguji tahap kefahaman murid dan dapat melihat
tahap kefahaman yang dicapai oleh murid serta guru juga dapat melihat sama ada objektif yang ingin dicapai pada hari tersebut akan tercapai ataupun sebaliknya oleh murid-murid. Manakala penutup sosial pula, murid diberi ganjaran dan pujian seperti bagus, tahniah, bijak. Kedua, murid berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini saya datangkan video iaitu video berselawat kepada Nabi Muhammad SAW yang saya peroleh daripada aplikasi YouTube. Dalam penutup ini, guru meminta murid untuk membuat rumusan tentang pembelajaran pada hari tersebut. Kedua, guru memberi latihan bagi menguji tahap kefahaman murid melalui laman sesawang aplikasi Google Form melalui aplikasi WhatsApp. Ketiga, murid diingatkan agar menjauhi perbuatan sihir. Dan yang keempat, murid dianjurkan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Catatan bagi langkah penutup ini ialah penerapan nilai iaitu bertanggungjawab, berfikir dan cinta Nabi Muhammad SAW. Itu sahaja pembentangan saya tentang perancangan pengajaran harian pendidikan Islam bagi tahun 5 bagi kursus perancangan pengajaran dan pembelajaran kod kursus PRKA 3012. Baiklah, maka berakhirlah pembentangan saya tentang rancangan pengajaran harian bagi pendidikan Islam tahun 5. Jadi, ada apa-apa soalan ke daripada penilai? Ya, ada. Berdasarkan pembentangan Saudari Jihan sebentar tadi, bagaimanakah saudari memastikan objektif yang dibina dapat dicapai oleh murid dalam masa 30 minit pengajaran? Baiklah, terima kasih kepada Nabila kerana mengajukan soalan kepada saya. Baiklah, bagi menjawab soalan Nabila, bagaimana saya memastikan objektif yang saya bina dapat dicapai oleh murid-murid dalam masa 30 minit. Jadi, jika kita lihat, objektif yang saya hendak murid-murid saya capai ada 2, iaitu pertama menyatakan 3 daripada 5 kesan perbuatan sihir dengan betul dan yang kedua menjelaskan 2 daripada 4 tindakan menjauhi sihir dengan betul. Jadi dalam 2 objektif ini saya datangkan 2 juga iaitu 2 langkah di mana saya memfokuskan langkah-langkah itu kepada objektif yang saya hendak capai. Jadi saya memfokuskan kepada apa yang hendak saya ajar kepada murid itu iaitu tentang kesan perbuatan sihir dan tindakan yang perlu kita lakukan bagi menjauhi sihir. Jadi bagi langkah pertama, saya akan memberi penjelasan terlebih dahulu kepada murid-murid iaitu tentang maksud sihir, dalil sihir, hukum sihir dan barulah saya akan terangkan kepada murid-murid tentang kesan perbuatan sihir kepada manusia. Dan saya juga akan memberikan soalan uji minda di mana saya lakukan ujian tersebut adalah untuk mengetahui tahap kefahaman yang murid capai setelah saya memberikan penerangan dan sesi soal jawab berlangsung antara murid dengan guru. Jadi di situ saya dapat lihatlah tahap kefahaman murid berdasarkan penerangan yang saya telah berikan kepada mereka. Dan bagi untuk langkah kedua pula, saya lakukan berbeza daripada langkah pertama iaitu langkah kedua ini saya dahulukan dengan ujian soal jawab ujian latihan tubi terlebih dahulu iaitu saya bahagikan murid-murid kepada beberapa kumpulan dan mereka diberi arahan untuk melakukan satu tugasan iaitu menyelesaikan tugasan dalam Jamboard secara berkumpulan. Di sini mereka perlu melakukan
mencari idea-idea tentang tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan bagi menjauhi sihir. Jadi di sini saya boleh datangkan soalan seperti soalan kebat lah. Jadi saya dapat lihat bagaimana murid-murid berfikir dan menggunakan kognitif mereka untuk berfikir di luar kotak. Di situ saya dapat lihat pelbagai pandangan lah daripada murid tentang tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan bagi menjauhi perbuatan sihir itu. Dan di situ juga saya lakukan mereka secara berkumpulan adalah untuk melihat bagaimana mereka melakukan aktiviti tersebut secara berkumpulan secara dalam talian. Sebabnya kalau sebelum ini kita lakukan kelas secara bersemuka, dan senanglah untuk kita lakukan aktiviti berkumpulan. Tapi dalam talian ini agak mencabar kerana perlu lakukan dalam talian. Dan daripada hasil yang mereka lakukan melalui tugasan itu, mereka perlu bentangkan pula hasil tugasan tersebut. Jadi kita dapat lihatlah sama ada objektif yang saya hendak murid capai itu dapat dicapai oleh mereka ataupun tidak. Itu saja. Wah, sangat jelas ya penerangan daripada saudari. Baiklah saudari, untuk soalan kedua, berdasarkan RPH yang saudari bentangkan, saya dapati pada set induksi saudari menggunakan gambar. Jadi, apakah rasional saudari menggunakan gambar tersebut kerana saya lihat gambar tersebut kelihatan tidak sesuai untuk murid tahun 5. Terima kasih saudari Nabila kerana mengajukan soalan kedua kepada saya. Okey, untuk soalan kedua ini, apa rasional saya menggunakan gambar-gambar tersebut sebagai set induksi? Jadi seperti mana yang saya telah bentangkan sebentar tadi, pengajaran yang saya perlu ajar pada hari tersebut adalah topik bahaya sihir. Jadi saya datangkan set induksi ini adalah gambar-gambar sihir. Jadi jika kita lihat dalam page yang saya bentangkan ini, terdapat dua gambar berkaitan contoh-contoh aktiviti sihir dan satu lagi gambar tentang pergaduhan. Jadi kesemua gambar-gambar ini ada kaitan dengan objektif yang saya hendak capai, yang saya hendak murid-murid saya capai. Jadi bila saya datangkan gambar-gambar tersebut, mereka akan melakukan sesi soal jawab. Jadi mereka akan bertanya, gambar apa? Gambar macam mana ni gambar ni bentuk begini. Jadi saya akan jelaskanlah kepada murid dan saya fikir gambar-gambar ini amat sesuai kepada murid kerana ia tidak bercanggah dengan apa yang saya akan ajarkan kepada murid kerana ini berkaitan dengan sihir. Dan jika kita lihat gambar yang saya letakkan dalam RPH saya ini juga tidak keterlaluan kerana di situ kita lihat seperti ada botol, ada api. Jadi gambar-gambar itu juga dah menunjukkan perbuatan sihir. Dan di gambar yang ketiga itu adalah menunjukkan aktiviti pergaduhan. Dan di situlah saya akan bersoal jawab dan murid bersoal jawab juga kepada saya berkaitan antara gambar-gambar tersebut. Jika kita lihat objektif yang saya terangkan sebentar tadi, murid-murid dapat mengenal pasti kesan-kesan perbuatan sihir. Jadi gambar yang ketiga menunjukkan tentang kesan daripada perbuatan sihir, iaitu berlakunya pergaduhan, berlakunya pertelingkahan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, saya juga meletakkan satu permainan kepada murid untuk memberikan seperti macam ganjaran dah. Sebabnya mereka telah berfikir apa kaitan antara gambar-gambar tersebut dengan topik yang akan pelajari ini. Jadi
untuk memberi untuk mudah kepada murid, saya memberi clue dengan mengadakan satu permainan iaitu teka-teki, di mana satu link saya akan bagikan kepada mereka melalui aplikasi WhatsApp, dan di situlah mereka dapat teka apa topik yang sebenarnya yang akan mereka pelajari. Jadi di situlah saya lihat gambar-gambar tersebut sesuai untuk murid-murid tahun 5. Tetapi kalau digunakan untuk murid tahun 1 memang tidak sesuai lah. Jadi itu gambar tersebut amat sesuai untuk kita jadikan sebagai set induksi bagi topik bahaya sihir. Itu saja. Cukup jelas dia penjelasan daripada saudari. Baiklah saudari, untuk soalan ketiga, mengapa saudari menggunakan Jamboard sebagai langkah kedua dan kumpulan pula terbahagi kepada 3 kumpulan sedangkan bilangan murid seramai 40 orang? Bagaimana saudari hendak mengawal aktiviti tersebut? Seperti yang saya jelaskan tadi, langkah kedua ini saya datangkan latihan terlebih dahulu. Latihan tersebut saya boleh datangkan dalam berbentuk KEPAD, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi di situ murid-murid dapat berfikir di luar kotak lah kan. Dan saya datangkan aktiviti ini dalam berbentuk Jamboard kerana jika kita lihat murid dalam kelas ini adalah seramai 40 orang. Jadi agak sukarlah kepada saya untuk mengawal murid jika saya berikan mereka setiap seorang satu Jamboard. Jadi saya bentukkan mereka kepada 3 kumpulan untuk mereka melakukan kerja secara berkumpulan. Dan di situlah saya dapat mengawal gerak kerja mereka. Ini juga kerana saya nak fokuskan bagaimana mereka melakukan kerja secara berkumpulan. Dan setelah mereka selesai melakukan tugasan tersebut, mereka perlu bentangkan hasil kerja tersebut. Bagaimana mereka dapat idea untuk tindakan-tindakan bagi menjauhi sihir. Jadi di situ murid-murid dapat bertukar idea lah. Kita lihat ramai, dalam satu kumpulan ramai, tapi mereka dapat bertukar idea melalui Jamboard tersebut. Jadi mereka tidak sukarlah untuk mereka kerana apa-apa idea yang mereka peroleh, mereka hanya masukkan sahaja ke dalam Jamboard tersebut. Dan bagi pembentangan mereka, saya lakukan dengan pemilihan kumpulan melalui aplikasi Pickaway. Di situ akan adil dan sama lah. Sebabnya saya lakukan secara Pickaway dan semua kumpulan juga akan terlibat dalam pembentangan tersebut. Jadi saya dapat rasakan yang penggunaan Jamboard ni amat sesuai dan mudah untuk saya mengawal aktiviti murid secara pengajaran secara dalam talian. Itu saja. Alhamdulillah, nampaknya penjelasan daripada saudari sangatlah jelas dan saya memahaminya. Nampaknya itu sahaja daripada saya. Terima kasih Anis Nabila kerana telah memberi soalan kepada saya tentang RPH yang saya bentangkan tadi. Sama-sama.